Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna kepada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisahkan mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang memfokuskan kepada penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serakat pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teknologi maklumat banyak manfaat. Mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudari Siti Hajar. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua, cantik dan baik, Saudari Nur Ain Nasirah. Selamat datang kami ucapkan. Di hujung sana, ahli panel ketiga, Saudari Ain Afiqah. Selamat datang kami ucapkan kepada Saudari Ain Afiqah. Dan akhir sekali, ahli panel keempat iaitu Saudari Nur Bakis. Selamat datang kami ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana penggunaan gadget telah pun berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak dan apakah kesannya kepada kanak-kanak pada zaman ini. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita, Saudari Siti Hajar. Baik, Siti Hajar, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penggunaan gadget terhadap pengembangan kanak-kanak? Terima kasih kepada moderator Saudari Nadirah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak merupakan proses pembesaran kanak-kanak. Beberapa tahun dahulu, kita semua mengalami era di mana bibik menggantikan ibu bapa dalam proses pembesaran kanak-kanak. Kini, fenomenanya agak berbeza sedikit. Fenomena yang menimpa bukan sahaja pada masyarakat di Malaysia, tetapi juga masyarakat di luar negara, di mana gadget menggantikan bibik atau ibu bapa. Ramai yang mengaku senang jika ada gadget, sebab ianya memudahkan mereka melakukan kerja rumah, mudah bagi mereka mengawal tingkah laku kanak-kanak jika berada di rumah kawan sebagai contoh ataupun di kedai makan. Tetapi ramai yang tidak sedar kesan yang boleh memudaratkan kanak-kanak ini. Adakah anda tahu bahawa rangsangan yang berlebihan dari penggunaan gadget ini boleh mengecupkan otak anak anda? Terutamanya kanak-kanak yang berumur bawah 3 tahun. Gadget yang dimasukkan ini juga termasuklah penggunaan televisyen dan apa sahaja yang ditonton dan terhad dalam sebuah kotak. Kajian menunjukkan anak-anak di bawah umur 2 tahun yang dibiarkan bermain gadget akan mengalami efek negatif yang lama pada perkembangan bahasa, skil membaca dan ingatan memori jangka pendek. Kesan bermain gadget pada 2 tahun pertama juga akan mengganggu tidur dan tumpuan anak-anak apabila mereka meningkat dewasa. Ramai guru yang mengadu tentang permasalahan mengawal anak murid dalam kelas, dan inilah antara puncanya terlalu banyak didedahkan dengan pelbagai jenis gadget tanpa pengawalan yang serius.
Amat membimbangkan dengan sikap masyarakat yang kini dilihat begitu terikat dengan gadget dan peranti digital untuk memperoleh maklumat serta berkomunikasi tanpa mengendahkan dunia fizikal di sekeliling mereka. Memang tidak dinafikan penggunaan gadget mempunyai banyak faedah terutama dalam pembelajaran, komunikasi dan jual beli. Namun, penggunaan gadget juga memberi kesan negatif terutama kepada kanak-kanak jika disalahgunakan dan tanpa pengawasan orang tua. Tinjauan juga mendapati sebanyak 85.6% remaja adalah penggunaan internet dan 29% dalam kalangan mereka sudah ketagihan internet. Terima kasih panel pertama kita. Penjelasan yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan, penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada panel kedua, apakah kebaikan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Terdapat banyak kajian dan perdebatan di kalangan pendidik, pembuat dasar, pakar kanak-kanak dan ibu bapa mengenai kebaikan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak sejak bertahun lamanya. Berikut adalah beberapa daripadanya. Yang pertama, menjadikan komunikasi jarak jauh satu kenyataan. Kanak-kanak dapat bercakap dengan rakan-rakan dan keluarga yang jauh. Nombor 2, mengajar sebab dan akibat. Menarik rasa ingin anak anda dan menggalakkan untuk meneroka walaupun dari rumah. Seterusnya, menekankan kekunci dan menggunakan tertikus membantu dalam memperbaiki kemahiran motor anak dan meningkatkan koordinasi mata dan tangan mereka. Seterusnya, kajian-kajian yang dilakukan oleh penyelidik-penyelidik bebas mendapati penggunaan teknologi boleh menyokong pembelajaran di dalam pembelajaran operasi. Ibu bapa mengajar kanak-kanak mereka bagaimana untuk mengawal dan menggunakan teknologi. Dan ini merupakan satu peluang bagi ibu bapa untuk menggalakkan kanak-kanak memberi maklum balas sendiri. Meluaskan pengetahuan dan kefahaman mengenai dunia. Kanak-kanak boleh mengetahui lebih mengenai masyarakat, tempat dan alam semula jadi. Kecenderungan untuk belajar menggalakkan tumpuan dan ketukunan. Membantu dalam membina keyakinan diri dan menilaikan diri serta meningkatkan kecapan mereka dalam menggunakan teknologi. Peranan teknologi dalam kehidupan seharian. Dengan pemerhatian ibu bapa, anak anda akan belajar daripada teknologi boleh membantu dalam hal-hal seharian seperti mengkaji destinasi yang akan dilawati, memesan barangan, menghantar teks, berkomunikasi dengan orang yang jauh dan lain-lain. Keburukan. Pada tahun 2010, Akademi Pediatrik Amerika memberi amaran bahawa teknologi boleh memberi kesan kepada perkembangan kemahiran kognitif dan sosial kanak-kanak prasekolah. Mainan dan pembelajaran akan menjejaskan potensi pendidikan kerana kebanyakan mainan interaktif telah dicipta berdasarkan tugasan pendidik yang biasa. Pada mulanya, mainan ini akan memberikan motivasi untuk belajar, tetapi kanak-kanak yang masih muda akan bosan dan berhenti mempelajarinya jika mereka tidak menguasai aspek operasi klik, scroll atau tindakan mereka. Masalah operasi boleh diselesaikan dengan menggunakan komputer tablet, tetapi penggunaan komputer tablet yang keterlaluan tidak akan menggalakkan pembelajar secara inovatif kerana beberapa aplikasi yang dimuatnai adalah merupakan satu salinan asas mata-mata, contohnya buku elektronik.
Tiada rangsangan perbualan antara orang dewasa dan kanak-kanak. Interaktiviti teknologi sama sekali tidak boleh menggantikan interaksi sesama manusia kerana teknologi terkini tidak boleh menggantikan elemen manusia dalam interaksi antara ibu bapa dan anak. Meningkatkan tindak balas agresi hasil daripada bermain permainan video yang ganas. Berpotensi untuk mengganggu waktu tidur. Kanak-kanak memerlukan sekurang-kurangnya 12 jam tidur setiap hari untuk mereka membesar secara sihat. Membawa kepada ketagihan teknologi, Akademi Pediatri Amerika menyarankan agar kanak-kanak di bawah umur 2 tahun tidak terdedah kepada sebarang bentuk aktiviti di skrin. Kanak-kanak berumur 2 tahun harus dihadkan daripada menggunakan aktiviti yang melibatkan paparan skrin hanya 2 jam setiap hari. Dalam masa 2 jam ini, kandungan yang ditonton harus diperkaya dan ditapis oleh ibu bapa dan penjaga dengan sewajarnya. Terima kasih panel yang kedua. Seterusnya panel ketiga pula jelaskan pendapat anda tentang pengembangan gadget terhadap kanak-kanak. Terima kasih Tuan Moderator. Umum mengetahui banyak kesan negatif yang berlaku apabila menggunakan gadget terlalu lama. Antara kesan negatif yang pertama ialah gangguan perkembangan otak. Kajian menunjukkan bahawa kekerapan menggunakan gadget boleh memberi kesan negatif kepada kefungsian otak kanak-kanak. Mereka akan menghadapi masalah seperti defisit perhatian, masalah kognitif, gangguan pembelajaran, peningkatan impulsif dan kawalan kendiri diri. Oleh itu, ibu bapa dinasihatkan untuk melakukan aktiviti seperti bermain, melompat, membaca dan bercakap dengan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak leka dalam peralatan elektronik. Yang kedua ialah masalah penglihatan. Kanak-kanak tidak digalakkan terdedah dengan alat elektronik selama lebih dari 2 jam seminggu untuk mengelakkan implikasi serius pada mata mereka. Ini bermaksud kanak-kanak hanya dibenarkan bermain atau menonton alat itu kira-kira 17 minit setiap hari. Kajian menunjukkan bahawa ketergantungan yang tinggi pada alat boleh menyebabkan jangkitan mata seperti mata merah atau berair dan daya penglihatan yang semakin merosot. Ibu bapa dinasihati mengawal penggunaan gadget supaya masalah ini dapat diatasi. Yang ketiga ialah obesiti. Terlalu lama masa yang dihabiskan dengan gadget menyebabkan tidak berlaku pembakaran kalori. Kanak-kanak obesiti mempunyai komplikasi seperti diabetes, serangan jantung dan strok. Ibu bapa perlu mendorong anak-anak mereka untuk bermain dan melakukan aktiviti seperti berjalan, berlari dan aktiviti fizikal yang lain bagi mengurangkan masalah obesiti dan melambatkan perkembangan fizikal mereka. Yang keempat ialah hilang fokus. Tahukah anda bahawa kanak-kanak yang sering menggunakan gadget akan menyebabkan pembelajarannya terganggu? Kanak-kanak tidak boleh memberi tumpuan yang lama terhadap apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Kadar masa fokus mereka juga semakin berkurang iaitu lebih kurang 4 saat berbanding dengan kanak-kanak yang tidak bermain gadget iaitu selama 13 minit. Masalah hilang fokus ini merisaukan guru kerana akan berlaku masalah kawalan kelas. Murid yang tidak memberi fokus akan mengganggu kawan dan sebagainya. Yang kelima pula ialah kurang bersosial. Kanak-kanak memerlukan kawan untuk bermain dan berkomunikasi. Apabila anak anda dan gadget tidak dapat dipisahkan adalah sukar baginya untuk berkawan dan bersosial. Kehidupan sehariannya akan ditemani oleh gadget. Oleh itu, bawa anak ke taman permainan untuk dia bermain dengan rakan-rakan sebaiknya dan menjauhkannya daripada dunia elektronik. Seterusnya yang keenam. Yang keenam ialah tantrum. Kebanyakan ibu bapa menyedari bahawa anak-anak mereka belajar menjadi agresif kerana berjam-jam meluangkan masa bersama gadget. Tantrum adalah bentuk agresif yang paling biasa di kalangan kanak-kanak, terutama apabila mereka dihalang untuk menggunakan alat elektronik. Jika tidak dibendung daripada awal, isu tantrum akan terus berlaku dan sukar dikawal. Yang ketujuh ialah kurang tidur. Kanak-kanak yang ketagihan bermain gadget akan kehilangan rehat yang diperlukan olehnya. Gadget dijadikan sebagai alat bantu untuk menidurkan mereka oleh sesetengah ibu bapa.
Ada kanak-kanak akan memberontak jika tidak diberi gadget sebelum tidur. Melayan video atau permainan dalam gadget boleh membuat mereka terlelap dan ibu bapa boleh melakukan kerja-kerja rumah tanpa gangguan. Amalan ini harus diberhentikan demi kesihatan anak-anak anda. Seterusnya yang ke-8 ialah masalah postur badan. Perhatikan postur badan kanak-kanak yang sering menggunakan gadget. Penggunaan yang berterusan dengan gadget menyebabkan sakit belakang dan masalah lain yang berkaitan dengan otot pada kanak-kanak. Postur duduk yang salah akan menyebabkan sakit leher. Sakit leher dan punggung pada usia kanak-kanak akan memberi kesan sehingga mereka dewasa. Yang ke-9 ialah kurang menikmati alam semula jadi. Kanak-kanak yang ketagih dengan gadget lebih suka menghabiskan masa di dalam rumah. Sebilangan ibu bapa yang terlalu melindungi menganggap teknologi sangat berguna kerana mereka mengetahui bahawa keselamatan anak di rumah sangat-sangat terjamin. Namun, mereka tidak menyedari bahawa anak itu terasing dari dunia semula jadi dan kurang mendapat sumber vitamin D yang diperoleh daripada cahaya matahari. Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang penting dalam tumbuhbesaran kanak-kanak untuk pertumbuhan tulang dengan baik serta memastikan tulang kanak-kanak dalam keadaan kuat. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel yang ketiga. Seterusnya panel keempat pula. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih saudari pengerusi atas persoalan yang ditujukan kepada saya itu tadi. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk membendung kesan buruk penggunaan gadget terhadap kanak-kanak ini. Namun, di sini saya ingin menekankan tentang peranan ibu bapa. Antara cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah ibu bapa menetapkan masa bagi kanak-kanak bermain gadget. Sebagai contoh, ibu bapa menetapkan hanya 3 jam sehari bagi kanak-kanak bermain gadget. Selain itu, ibu bapa jangan meletakkan gadget elektronik ini di dalam bilik tidur mereka. Contohnya, setelah habis masa bagi kanak-kanak untuk menggunakan telefon pintar, ibu bapa perlulah mengambil semula peranti gadget tersebut agar pemantauan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Ibu bapa juga perlulah memantau dan mengawal masa penggunaan gadget ini supaya mereka dapat mengurangkan masa bermain gadget. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga sering kali menggunakan gadget di hadapan kanak-kanak dan menyebabkan mereka terpengaruh. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa ialah mengurangkan penggunaan gadget di hadapan kanak-kanak. Ibu bapa perlu menunjukkan melalui teladan dan biarkan kanak-kanak melihat anda tidak terlalu berkepit dengan gadget. Jadi, anak-anak juga akan mengikut langkah ibu bapa mereka. Akhir sekali, ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak lebih daripada masa yang diluangkan dengan gadget. Ini kerana pada zaman kini, ibu bapa lebih mementingkan masa dengan gadget daripada meluangkan masa dengan anak-anak sendiri. Ini juga memberikan kesan yang mendalam terhadap kanak-kanak dan menyebabkan mereka lebih suka bermain gadget daripada bergaul dengan orang lain. Terima kasih panel keempat atas pencerahan tersebut. Maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Kita berjumpa di hari yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan jahat itu datang daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.